Tahukah anda jika berat anak anda 30 kg, beg galas sekolah mereka perlu maksimum 3 kg. Manakala beg tarik pula 6 kg. Jika lebih daripada itu, kita bagaikan sedang melakukan penderaan fizikal dan emosi kepada kanak-kanak sekolah. Ini situasi yang digambarkan sesetengah pihak terhadap pelajar sekolah yang setiap hari terpaksa menggalas beg melebihi berat badan mereka. Yang pasti, ini bukan isu baru. Pada 2018, Menteri Pendidikan ketika itu, Dr. Mazli Malik, sudah pun mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada permasalahan ini. Dan hasil kajian berat beg sekolah murid sekolah rendah oleh Kementerian Pendidikan mendapati buku teks dan buku aktiviti sekolah hanya menyumbang 28% daripada berat beg sekolah murid. Dan lebihan 72% berat beg murid disumbangkan barangan lain seperti alat tulis, buku kerja swasta, uniform sekolah agama dan kokurikulum, bekalan makanan dan minuman, gadget dan berat beg itu sendiri. Bagi mengatasi isu ini, Dr. Mazli telah melaksana 3 langkah segera. Malangnya, saat ini, tahun 2022, isu beg sekolah berat masih lagi berkumandang dan terus dikaitkan dengan masalah skoliosis atau berlakunya lengkung yang berbentuk C atau berbentuk S pada tulang badan pelajar sekolah. Beg sekolah berat risiko skoliosis? Itu persoalan yang perlu dijawab hari ini. Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Menjawab persoalan hari ini, analisis bawakan 3 panel, 1 di studio, 2 di talian Skype. Di studio saya perkenalkan, Assalamualaikum dan selamat datang buat Tuan Muhammad Azizi bin Hassan yang merupakan Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, iGuru. Assalamualaikum Tuan Azizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi hadir ke analisis. Terima kasih menjemput saya. Baik, dan di talian Skype kami bawakan kepada anda 2 panel yang merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM, iaitu Dr. Anwar Ahmad, dan juga di sebelah beliau Ketua Jabatan dan Pakar Ortopedik Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Ahmad Mahyudin Datuk Muhammad. Assalamualaikum Dr. Anwar dan Dr. Mahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya mahu terus ajukan soalan saya kepada Dr. Mahyudin. Kita nak mulakan perbincangan hari ini dengan tajuk kita hari ini pada doktor pakar kita, Dr. Ahmad Mahyudin. Beg sekolah berat, risiko skoliosis. Doktor, berat badan 30 kg, beg 10 kg, punca tulang belakang melengkung. Doktor? Okey, terima kasih Finas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada TV Hijrah kerana sudi jemput saya untuk bincang satu topik yang amat penting. Memang kita dah bincang lama dah pasal ni, dah bertahun-tahun dah, dan nampaknya belum selesai-selesai lagi. Ya. Okey, sebelum saya mulakan, saya rasa saya sebut dulu apakah masuk skoliosis ya. Ya. Skoliosis ni asal daripada perkataan skolios. Ni bahasa Greek dulu. Maksud dia bengkok ataupun lengkungan. Jadi seperti mana yang Finas cakap tadi, banyaknya dia boleh terbahagi pada bentuk C atau bentuk S. Jadi kalau kita tengok anak kita daripada belakang, sepatutnya dia lurus saja. Cantik X-ray ni. So kita dah nampak ada bengkokan di situ ya. Okey, jadi masalahnya sekarang ni, benarkah beg sekolah berat ni boleh menyebabkan skoliosis? Okey, bagi saya nak menjawab soalan ni, saya perlu cerita dulu bahawa skoliosis ni kita boleh bahagikan kepada 2 jenis sebenarnya ya. Silakan, kita ada panggil structural scoliosis. Structural ni maksudnya dia dah tetap dah, dia tak boleh nak ubah dah, dia kekal macam tu ya, structure dia. Ada satu lagi kita panggil non-structural. Non-structural ni maksudnya dia boleh berubah. Dia bengkok disebabkan oleh sesuatu sebab, tapi kemudiannya apabila sebab tersebut dibuang atau diselesaikan, dirawat, maka bengkok tu akan hilang. Jadi itu masuk non-structural ataupun functional kita panggil. Jadi kita kena bezakan 2 perkara ni. So beg berat ni menyebabkan yang mana sebenarnya? Jadi untuk makluman ibu bapa semua,
yang jelas daripada kajian-kajian yang diadakan, yang telah dijalankan sebelum ni, sama ada di dalam negara atau di luar negara sekalipun, beg berat tidak menyebabkan structural scoliosis. Maksudnya dia menyebabkan non-structural ataupun functional scoliosis, kebengkokan yang sementara saja. Maksudnya masa dia pakai beg berat tu, ya, digalas beg berat tu, mungkin kita nampak macam bengkok lah belakang dia ni, ya. Sebab apa? Sebab apa bengkok? Sebab apa? Sebab bila beg berat ni dia memberi kesan kepada belakang anak kita, ya. Beg berat, kita galas beg tu, anak kita galas tu berapa kilo beg tu, ya. Berat tekanan pada bahu dia, ya, pada tengkuk dia, pada belakang dia. Dan ini kalau kita orang dewasa sekalipun yang bawa beg berat, boleh menyebabkan sakit otot, ya, kekejangan otot, spasm, ya. Dan spasm ni boleh menyebabkan kebengkokan belakang kita. Nampak macam, ya, macam nyengit macam tu. Apatah lagi kalau anak kita tu jenis, kan, remaja sometimes dia tak bawa macam tu, kan, dia bawa sebelah tangan je. Wah, satu bahu, nampak stylish sikit, nampak smart. Yang tu pun boleh menyebabkan nampak bengkok, ya, nampak bengkok. So yang ini bila beg tu diletakkan, ya, bila kekejangan tu hilang dan dia rehat kembali, maka scoliosis tu akan hilang. Kita tak nampak dah. Maksudnya dia non-structural scoliosis. Macam tu, Syarinas. Doktor Lim Ziwei, perunding ortopedik, menyatakan beg berat dia selarilah dengan apa yang doktor katakan. Beg berat tidak menyebabkan skoliosis, tetapi cara penggunaan dan pemakaian beg yang tidak betul untuk jangka masa yang lama boleh menyebabkan bentuk masalah tulang belakang yang lain seperti sakit belakang, postur yang tidak baik, kelemahan otot dan keletihan. Doktor, cara penggunaan dan pemakaian beg yang bagaimana menyebabkan masalah tulang belakang ni, agar parents kita, ibu bapa boleh ambil maklum? Ya, terima kasih, Finas. Ini soalan yang amat penting sekali dan saya nak tarik perhatian ibu bapa. Tolong tengok macam mana anak kita bawa beg dia, ya, cara galas beg yang beg ni. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak reflect balik apa yang Finas cakap tadi. Memang betul, kalau beg yang berat, kalaupun dia tidak menyebabkan tulang belakang bengkok sekalipun, dia boleh menyebabkan anak kita sakit belakang, ya. Dia boleh menyebabkan kesakitan belakang anak kita. Dan kesakitan ni, kajian menunjukkan kalau sakit pada usia kanak-kanak ni, bila dia dewasa kelak, bila semakin berusia, kesakitan tu, kebarangkalian untuk dapat sakit belakang lebih tinggi, ya, low back pain lebih tinggi. Jadi saya minta ibu bapa tolong kita tengok, ya, saya pun ada anak, ya, masing-masing ada anak, tengok anak masing-masing, ya. Beg tu kalau boleh, ya, satu, kalau boleh jangan pegang sebelah saja, ya, kena pakai kedua-dua bahu, ya. Dan kalau boleh padding, ya, bahu kena besar, kena luas, ya. Dan kalau good, ada beg yang just nipis tu, kan, yang tu itu boleh menyebabkan lagi sakit, maknanya tidak sekata beratnya tu, ya. Dan kalau boleh dicadangkan, mungkin kita boleh bincang di sini, ya. Kalau beg tu beratnya boleh dikurangkan, ya. Boleh dikurangkan, macam manalah kita boleh bincang di sini atau nanti kita sampaikan feedback kepada kementerian, ya, untuk kurangkan berat tu, ya. Terima kasih, Yunas. Baik, Dr. Anwar, kajian berat beg sekolah rendah telah dilakukan pada 2017 lagi. Dan menurut Menteri Pendidikan Dr. Mazil Malik, ketika itu hanya 28% daripada beg berat pelajar sekolah rendah mengandungi buku teks dan buku aktiviti. Manakala 72% lagi terdiri daripada alat tulis, buku kerja swasta, gadget dan lain-lain. Dr. Anwar, solusi dan strategi juga telah diberi. Antaranya penggubalan garis panduan kepada murid, guru, ibu bapa dan sekolah. Malangnya kita berada pada tahun 2022, kita masih mendengar masalah ini. Di mana silapnya, Dr. Anwar? Baik, terima kasih Finas dan terima kasih TV Al-Ijrah. Baik, saya ucap terima kasih kepada Dr. Mahyudin dahulu kerana dapat memberikan kita sedikit asas untuk melihat isu ini. Ya. Yang pertama sekali, mungkin soalan yang perlu kita tanya adalah benarkah isu beg berat ni adalah isu pendidikan ni? Ada benar-benar wujud ataupun isu ni adalah isu yang diwujudkan ataupun diada-adakan ni? Sebenarnya kalau kita lihat kepada data yang ada, data menunjukkan memang kajian telah dilakukan oleh KPM pada 2017 dan KPM sendiri telah memberi perakuan bahawa memang beg sekolah pelajar itu berat. Dan telah diberikan secara detail apakah kandungan dalam beg sekolah itu yang menyebabkan beg sekolah itu berat. Baik, beg sekolah berat ni apa maksudnya?
Maksudnya kalau ikut pandangan pakar-pakar kesihatan dan juga pakar-pakar pendidikan, beg sekolah tidak boleh melebihi 20% daripada berat badan pelajar. Kalau 20% tu dianggap maksimum lah, berat lah tu. Maksudnya memang pelajar tu mungkin sangat sihat ataupun sangat kuat, kita boleh katakan 20%. Tapi majoriti pandangan mengatakan antara 10 hingga 15% tu adalah berat yang munasabah, berat beg yang munasabah. Maksudnya kalau pelajar itu beratnya 25 ataupun 30 kilo misalnya, jadi berat munasabah beg adalah sekitar 3 ke 4 kilo gitu. Jadi sudah ada garis panduan yang umum pada kita, walaupun tidak ada garis panduan khusus dalam yang telah dikeluarkan oleh KPM. Tapi kita tahu bahawa isu beg berat ini pertama memang wujud, memang jelas ada. Yang keduanya, itu telah diperlakukan sendiri oleh KPM. Baik, perkara yang kedua yang harus kita lihat adalah isu berkaitan dengan apakah perkara yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan isu beg berat ini. Kalau kita tengok pandangan daripada semua pihak, ini menarik di negara kita. Walaupun kita berbincang tentang isu berkaitan dengan beg berat ni, berbagai pandangan dikeluarkan, kita dapati bahawa semua pihak bersetuju untuk mengurangkan beg berat. Semua pihak. Sama ada KPM sendiri telah mengeluarkan keliling supaya beg berat itu dikurangkan, ibu bapa pun mahu beg berat dikurangkan, pihak sekolah juga mahu beg berat dikurangkan. Semua pihak mahu beg, termasuk juga NGO yang berkaitan pendidikan juga mahu supaya isu beg berat sekolah ini diselesaikan. Maksudnya itu adalah satu permulaan yang baik. Semua pihak mahu supaya isu beg berat ini dikurangkan. Cumanya ada dua pandangan kaitan dengan bagaimana nak menyelesaikan isu beg berat sekolah ini. Pandangan pertama adalah mengurangkan isi kandungan beg itu supaya beg itu menjadi lebih ringan. Itu pandangan yang paling ramai lah, majoriti ya, melihat bahawa kita kena kurangkan berat dalam beg dan ini dapat menyelesaikan isu beg sekolah berat. Ada pandangan kedua yang lebih radikal, yang membuat perbandingan dengan negara-negara luar, terutamanya di negara maju, di mana kalau kita lihat banyak negara maju sekarang ini sudah tidak lagi menggunakan kutek sebagai bahan pembelajaran pelajar yang tunggal. Maksudnya mereka ke sekolah dan guru-guru yang merancang diberikan otonomi untuk merancang pembelajaran pelajar, mencari bahan-bahan untuk pelajar berasaskan kepada sukatan pelajaran yang ditetapkan. Jadi beg sekolah itu tidak diperlukan dalam proses pembelajaran untuk sekolah rendah. Untuk sekolah rendah. Jadi ada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan kita kurangkan berat beg sekolah. Pandangan kedua adalah hapuskan buku teks sekolah kerana negara-negara maju misalnya sudah tidak lagi menggunakan buku teks sebagai bahan pembelajaran yang tunggal dalam PDP. Jadi dua pandangan ini yang sedang berbincang di media sosial. Dan tentulah kedua pandangan ini ada baik dan buruknya lah. Kalau pandangan mengatakan buku teks sekolah itu tidak perlu, ada buruknya sebab kita tahu di negara kita ini bukan semua pelajar ada perancangan yang baik di sekolah, atau kita menggunakan sistem sentralisasi, ya, semua maklumat datang daripada satu sumber. Bagaimana pula dengan sekolah-sekolah di luar bandar, pedalaman, mungkin masalah kalau tidak ada teks, sebab bahan pembelajaran mungkin kurang. Jadi ada kelemahan dan kekurangan setiap pandangan itu. Jadi buat masa ini saya merasakan inilah keadaan yang sedang berlaku berkaitan dengan beg sekolah berat di negara kita. Ya, tapi Dr. Anwar, kalau tidak sekarang kita mulakan segala kelemahan-kelemahan itu, kita cuba perbaiki kelemahan-kelemahan itu, sampai bila kita akan tetap mengalami masalah beg berat ini. Betul, Doktor? Betul. Baik, Cikgu Mak Azizi, kajian 2017 turut mencadangkan bagaimana standard antarabangsa harus diikuti sekolah, iaitu penetapan tahap beban beg yang sepatutnya dibawa murid mengikut peringkat umur dan berat badan mereka. Mungkin persoalan yang perlu dijawab hari ini, dalam menetapkan jumlah pembelajaran subjek harian di sekolah, adakah kementerian, saya yakin para guru mengikut apa yang disarankan oleh kementerian, ambil kira perkara ini dalam menetapkan jadual harian itu, ia harus mengikut peringkat umur dan purata berat badan pelajar mereka. Okay, terima kasih kepada Pinas atas jemputan saya pada petang ini, dan juga ahli panel kita Dr. Mayudin dan juga Dr. Anwar.
peserta, tetamu dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti rancangan kita pada petang ni. Jadi sebelum saya menjawab persoalan yang telah dibangkitkan tadi, sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara luar pun menghadapi masalah sama, isu beg berat. Saya dalam pembacaan saya melihat satu contoh dia di Australia sendiri. Isu beg berat pun dibangkitkan oleh seorang ahli parlimen di Australia sendiri berkaitan dengan pelajar-pelajar di Australia yang membawa beban beg berat. Dan dia menyamakan pelajar-pelajar di Australia yang membawa beban beg berat ini seperti mana tentera pelatih Australia yang membawa beban beg mereka pada tahun 1980-an. Dan kalau kita lihat kepada usaha yang telah dilakukan oleh KPM itu adalah usaha yang baik melalui kajian yang telah mereka buat pada tahun 2017 dan telah dikeluarkan surat siaran pada tahun 2018 telah mencadangkan tentang bagaimana nak menangani beban beg berat ini. Satu usaha yang proaktif di pihak KPM untuk menangani isu. Tinggal lagi bagaimana nak melaksanakan perkara tersebut. Dan kalau kita lihat di Singapura, mereka telah membuat satu dasar antarabangsa kepada pelajar-pelajar mereka, murid-murid sekolah hanya perlu membawa beban beg tu sebanyak 10 hingga 15% saja. Itu yang telah ditetapkan di Singapura. Jadi kita lihat di sini sistem yang ada di Singapura jauh lagi implementasinya agak lebih baik daripada negara kita walaupun kita sudah ada garis panduan. Jadi bila kita melihat kepada perkara ini sebenarnya kita berbalik kepada isu yang dibangkitkan oleh Dr. Anwar tadi. Ada dua isu. Pertama, bagaimana kita nak mengurangkan beban tadi, sama ada kita nak mengurangkan beban yang dibawa oleh pelajar dalam beg ataupun kita nak melihat kepada kurikulum yang kita laksanakan pada hari ini. Ini ada dua isu. Betul. Jadi kalau lihat kepada nak menangani tadi dengan cara kita mengurangkan beban tadi, kita melihat pula kepada kurikulum ataupun silibus yang dipelajari oleh pelajar-pelajar di sekolah harian kita. Terutama isu yang dibangkitkan ialah pelajar-pelajar tahap 1 dan juga tahap 2. Jadi bila tahap 1 mungkin dia ada subjek tertentu dan tahap 2 juga ada subjek tertentu. Kemudian kita kena lihat juga pelajar-pelajar ini juga melalui sistem kafar, kelas agama petang, yang mereka terpaksa juga membawa buku-buku daripada kelas-kelas kafar tadi. Di sinilah bermulanya isu beban beg berat. Kalau kita lihat kepada penyusunan jadual waktu yang dibuat untuk sistem pendidikan aliran perdana, saya rasa tidak timbul isu. Mungkin subjeknya tu dengan jadual yang anjar, subjek tertentu. Tinggal lagi ialah sejauh mana ibu bapa memantau anak-anak membawa buku itu berdasarkan kepada jadual waktu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah kita lihat bagaimana nak mengurus pula jadual waktu di waktu petang. Adakah pelajar perlu bawa 2 beg? Jadi sama mana ini beg untuk kelas aliran perdana, petang pula ini untuk kelas aliran kafar. Jadi di sini timbul isu. Jadi ia bukan satu kita boleh melihat satu aspek. Kita kena melihat keseluruhan. Pertama sekali saya sebutkan tadi ialah kita melihat kepada kandungan subjek yang ada pada setiap hari tadi. Yang kedua, pemantauan ibu bapa melihat anak-anak membawa. Kemudian bagaimana kita nak buat penyelarasan kelas agama petang yang sedia ada diikuti oleh pelajar dengan kelas aliran perdana yang diikuti. Jadi ini antara memberi kesan kenapa isu beban beg berat itu meningkat. Tapi saya rasa kalau kita bergerak ke depan, contohnya dengan era digital learning, era VUCA, era IR 4.0, kalau dimaksimumkan penggunaan e-learning dan e-book, saya kata kita dapat menangani isu-isu yang telah dibangkitkan. Ya, kita tak nafikan ia adalah satu isu, tetapi kalau kita berfikir ke depan untuk kita merubah bentuk pendidikan kita secara digital, saya kata kita dapat mengurangi. Tapi ada isu-isu lain yang kita tangani, umpamanya bagaimana kita merapatkan jurang pendidikan bandar dan luar bandar, akses internet, akses internet, dan juga bagaimana keperluan keperluan maksudnya kita memberikan alat-alat peranti kepada mereka yang di luar bandar. Ini antara benda yang kita kena fikirkan bersamalah. Ya, saya suka nak memetik apabila Tuan Azizi yang mengatakan bahawa beg berat ini turut disumbangkan oleh sekolah kafar jugalah kan. Itu yang menyebabkan ia lebih daripada yang telah ditetapkan 10% daripada berat badan mereka. Dan seorang guru pernah berkongsi, beg murid tahun 1 amat berat apabila sehari ada 6 subjek. Satu subjek minimal ada 1 buku teks, 1 buku aktiviti yang mana sama besar dengan buku teks dan 1 buku tulis. 3 buku untuk 1 subjek. 3 buku darab 6 subjek, 18 buku. Ada yang perlu bawa lebih dari 1 buku tulis. Ada pula buku teks jilid 1 dan jilid 2. Buku aktiviti jilid 1 dan jilid 2. Bekal makanan lagi, botol air lagi, alat tulis lagi, berat beg lagi, belum lagi buku untuk jadual sekolah agama. Tapi saya tidak mahu Cikgu Azizi jawab sekarang.
Cikgu Azizi jawab selepas kita berehat sebentar. Analisis berehat sebentar. Alhamdulillah, kembali analisis. Mungkin Cikgu Azizi boleh terus menjawab. Untuk budak darjah 1, lebih 18 buku perlu dibawa ke sekolah. Tak termasuk berat bekal makanan, bekal air, pencil box, color dan sebagainya. Ya, betul. Kalau kita tengok pelajar-pelajar kita, apabila kita kata dia aliran perdana, dia bawa buku subjek aliran perdana 1. Yang kedua, kelas petang tadi. Kelas agama petang. Mungkin tahap 2 lah kelas agama petang ni banyak anak. Jadi bagaimana kita nak atasi benda sini? Saya lihat ada beberapa perkara. Ada pelan jangka pendek, ada pelan jangka panjang lah. Pelan jangka pendek mungkin kita boleh buat sistem lokal lah. Tapi sistem lokal ni kalau kita buat untuk tahap 1, dia ada mencabar. Pertama, sistem lokal bila kita buat, dia perlu komitmen ibu bapa lah. PIBG dan ibu bapa bagaimana nak menguruskan membuat lokal di sekolah. Jadi memerlukan kos yang tinggi untuk PIBG bapa bersama dengan sekolah menyediakan lokal di sekolah. Itu satu. Yang kedua, kita nak pastikan pelajar tahun 1 tu mampu dia menguruskan lokal dia. Jadi kalau dia tak mampu menguruskan lokal dia dengan baik, dia akan membuat kerosakan dan kos yang kita akan lalui itu pun akan banyak. Ini salah satulah penyelesaian jangka pendek sekolah dan PIBG berbincang untuk mewujudkan lokal kepada pelajar-pelajar lah. Yang kedua mungkin kita boleh buat ialah kan pelajar-pelajar bawa botol makanan, botol minuman tadi, makanan dan minuman tadi. Mungkin sekolah boleh menyediakan minuman macam kita kata tempat mengambil minuman tadi. Menyediakan minuman kepada pelajar. Jadi pelajar tak perlu bawa botol minuman dan disediakan untuk memudahkan mereka tidak membawa barang-barang tersebut. Itu mungkin pelan kita kata pelan jangka masa pendek. Tapi kalau saya melihat kepada pelan jangka panjang tadi melibatkan perubahan dalam dunia pendidikan, kita berdepan dengan IR 4.0 digital tadi, kita kena berubah bentuk pendidikan kita. Pertama sekali saya lihat ialah kita memanfaatkan kita kata apa penggunaan buku elektronik ataupun kita kata e-book tadi. Jadi mungkin buku teks kita buat dalam bentuk e-book tadi. Mungkin latihan pun kita menggunakan e-learning tadi, pembelajaran e-learning. Makna guru-guru cekap menyediakan soalan, tetapi isu dia ialah bagaimana kita nak pastikan pelajar kita mendapat kita kata alat-alat elektronik tadi seperti alat paranti untuk mereka gunakan dalam pembelajaran mereka. Ini antara kita boleh lihat. Jadi ataupun yang keduanya ialah di peringkat guru ialah mereka menyelesaikan soalan-soalan tu di peringkat sekolah lagi, tak dibawa pelajar ke rumah supaya pelajar-pelajar ni tidak bawa buku aktiviti dan juga buku kita kata buku nota tadi. Jadi boleh selesai kat situ. Tapi itu maknanya KPM atau kementerian perlu fikir macam mana kita nak memanfaatkan dunia digital tadi melalui e-learning dan e-book tadi. Yang kedua saya lihat ialah kurikulum kita. Kita kena rombak sistem kurikulum kita, bermakna maksud dia apakah subjek yang sesuai diajar kepada tahap 1 dan apa subjek yang sesuai diajar tahap 2. Jadi kalau kita lihat dengan kesan dari COVID tadi, antara isu yang kita nak kena tangani ialah isu 3M. Membaca, mengira, menulis. Mungkin kurikulum kita penekanan kepada membaca, mengira, menulis satu. Yang kedua, kurikulum kita kepada pembinaan jati diri dan karakter, iaitu melalui pembinaan saksiah tadi. Kemudian satu lagi ialah berbentuk kecergasan, iaitu malah fizikal tadi. Contoh saya ambil satu contoh lah. Kalau pendidikan jasmani kan, tak perlulah kita bawa buku PJ sebab dia psikomotor. Jadi dia terus belajar di padang dan dia dapat terus ilmu tersebut daripada guru-guru dia. Dan mungkin subjek tentang kesihatan tu boleh diserapkan dalam subjek sains. So ini antara kita kata pelan jangka pendek dan pelan jangka panjang bagaimana kita nak tangani isu beg berat tadi. Jadi kalau kita membuat lokal ia satu pelan jangka pendek, tetapi untuk ke depan dengan dunia yang berubah hari ini, dunia VUCA hari ini, makna mau tidak mau kita kena bersedia menuju ke arah digital learning. Pelajar kita kena belajar menggunakan e-book, e-learning supaya mereka bersedia untuk pendidikan yang mencabar akan datang. Sekaligus masalah kecil sebegini selesai. Ya. Dan sebenarnya pada hari ini analisis agak berbeza kerana kami berhajat untuk buat demonstrasi untuk penonton analisis melihat sendiri, kerana di sebelah saya, kalau cikgu nak ikut boleh, kita nak terus tunjuk pada ibu bapa, pada penonton tentang berat buku-buku untuk darjah 1. Tapi yang ada di studio analisis pada petang ini adalah buku tulis untuk pelajar darjah 2 dan juga buku teks. Buku aktiviti tiada lagi cikgu sebab tak dapat lagi, tak masuk lagi tahun depan. Bukan tahun depan, bulan Mac, bulan April. Untuk
sesi sekolah tahun 2022. So di analisis pada petang ni hanya ada buku tulis dan buku teks sahaja dan juga beg sekolah, juga pencil case lah. Di dalam ini ada dia punya pencil box lah. Kan? Alat tulis. Dalam ni dah termasuk dengan pencil color, pembaris semualah. So tiada botol air, tiada bekal makanan. Kita nak lihat, kita nak timbang dalam penimbang, saya panggil ini penimbang sayur. Kita masukkan buku teks ini. Ini adalah semua buku teks untuk darjah 2 ya. Tak termasuk dengan buku aktiviti jilid 1, jilid 2 dan inilah buku tulis. Kita nak lihat untuk berat beg, berat buku teks dan juga berat buku tulis berapa kilo. Kita harap abang kamera kita boleh zoom terus pada penimbang itu. Kita lihat di situ 2.7 kilo hanya untuk berat beg dan juga berat buku tulis, juga berat buku teks. Cikgu, tak termasuk lagi dengan buku aktiviti, buku jilid 1, jilid 2. Pakaian sukan. Pakaian sukan. Buku kelas kapal. Ya, tapi cikgu kalau kita fokus pada buku ini saja, maksudnya pembelajaran itu kalau budak tu beratnya adalah 30 kita 20 ke 30 kilogram. Sebab menurut WHO, standard untuk darjah 1 pada usia 7 tahun ataupun 8 tahun, berat standard yang ditetapkan dan digariskan WHO adalah 26 ke 30 kilo. Betul. Yang ini baru ini, belum masuk buku-buku yang lain dah 2.7 kilo. Maksudnya di sini ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam silibus darjah 1, cikgu. Ya. Pandangan cikgu bagaimana? Ya, sebab itu saya sebutkan tadi, pertama kurikulum itu perlu dilihat di segi subjek-subjek yang diajar di tahap 1. Apakah bentuk subjek yang sesuai untuk tahap 1? Yang itu yang pertama. Yang kedua ialah macam mana kita memanfaatkan digital tadi. Mana dia kalaupun kita ada subjek, mana subjek itu kalau kita boleh manfaatkan dengan menyediakan e-book, mana dia menggunakan buku secara elektronik, itu akan memudahkan pelajar-pelajar tersebut untuk memanfaatkan beg yang sedia ada yang tidak berat. Dan saya nak sebut sekali di Jepun sendiri, di Jepun kita sebut di Jepun, contoh dia di Jepun hari ini mereka telah melancarkan kempen anti membawa beg berat. Jadi pelajar hanya membawa beg ringan saja dan fokus pendidikan di Jepun khususnya ialah penanaman nilai dan adab tadi. Ya. Jadi fokus awal mungkin di tahap 1 kita boleh fikirkan isu 3M, menangani 3M. Yang kedua ialah kita memfokuskan kepada pembinaan adab, nilai dan jati diri. Ya, analisis berat seketika saya mahu ajukan kepada Dr. Ahmad Mahyudin berkenaan dengan hasil timbangan kita pada hari ini. Jangan ke mana. Alhamdulillah, kembali menansis Dr. Ahmad Mahyudin. Kita sebentar tadi dah menimbang dan berat yang ditimbang adalah 2.7 kilo. Dan kita tahu ia tak termasuk dengan buku jilid 1, jilid 2, buku aktiviti. Jika kita anggarkan mungkin kita boleh dapat dalam 3.5 kilogram untuk sesi itu, untuk jadual sesi pertama lah. Itu tak termasuk kalau ibu bapa meletakkan buku sekolah agama dan baju uniformnya. Dan di situ relevannya mengapa kita mendengar laporan bahawa ada sampai tahap 10 kilogram ya Cikgu Azizi. Ya, jadi doktor, walaupun 2.7 kilogram ini dan berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO pada usia ini, berat badan ideal kanak-kanak kita adalah 23 ke 26 kilogram. Dan saya lihat komen-komen di Facebook TV Ahli Hijrah mengatakan kanak-kanak darjah 1, darjah 2 sekarang ramai yang kurus-kurus. Maksudnya mereka, di sini kita lihat mereka membawa beban yang lebih daripada badan mereka sepatutnya. Adakah ia masih memberi kesan kepada tulang belakang anak-anak kita, Doktor? Ya, Finas, pastinya. So, kalau ikut yang dicadangkan memang 10 ke 20% yang dicadangkan daripada berat kanak-kanak. Tapi saya suka seboleh-bolehnya kita aim dan kita targetlah 10% saja ya. Janganlah kita lebih daripada itu sebab untuk jangka masa panjang pastinya memang ia akan menyebabkan masalah pada belakang anak kita ya, menyebabkan kesakitan untuk jangka masa panjang ya. Anak macam Tina cakap tadi, memang anak-anak kita ni kurus-kurus ya. Kurus-kurus, saya pun tak tahu macam mana ya, makan cukup tak cukup ya. Kurus-kurus, apatah lagi kalau anak kita tu kelasnya di atas ya, naik tangga, turun tangga, bawa beban ya.
So selain daripada beg yang berat ni, selain dia menyebabkan sakit belakang, ia juga boleh menyebabkan kecederaan lain. Ada kes-kes di mana anak kita cedera, jatuh dan sebagainya, boleh menyebabkan kecederaan lain akibat membawa beg yang berat. Jadi itulah Finas, untuk long term, untuk jangka masa panjang sebagaimana yang saya sebut tadi, memang ia boleh meninggalkan kesan yang tidak baik untuk belakang anak kita. Doktor, bagaimana kita ibu bapa nak kenal pasti anak-anak kita sedang mengalami sakit belakang? Sebab kadang-kadang budak-budak ni bila dia kata ibu, ayah sakit belakang, tapi kadang-kadang mereka pun jenis macam ala sikit-sikit mereka tak ambil kisah, dan ibu bapa pun ala nanti lama-lama baiklah, sedangkan mereka sedang melalui fasa-fasa ke arah yang lebih buruk. Macam mana kita ibu bapa nak kenal pasti, doktor? Ya, terima kasih Finas. Okey, untuk masalah sakit belakang ni, saya minta ibu bapa tolong ambil cakna lah, ambil cakna. Kebanyakan kanak-kanak dia sakit di mana pun, kadang-kadang disebut sakit perut pun ada, apa-apa pun sakit perut, tapi sebenarnya masalahnya di tempat lain. Sakit kaki pun kadang-kadang sakit perut juga, sakit belakang pun kadang-kadang sakit perut juga. Kalau dia kata sakit perut, pastikan tanya betul-betul anak kita di mana sakitnya. Ada juga anak-anak kita boleh cakap sakit di belakang. Dia boleh tunjuk, boleh pinpoint. Kalau otot tulang belakang yang kejang ataupun spasm, bila kita sentuh bahagian otot, tulang belakang kita ada tulang di tengah, dan di bahagian tepi tulang tu ada dua otot dipanggil paraspinal muscle, otot di tepi tulang. Otot tu sekiranya dia dalam keadaan kejang, otot tu akan lebih keras. Kita boleh rasa dia keras, dia spasm, sedang kejang. So satu lagi yang saya ingin ambil kesempatan di sini, sebab dah lebih kurang bercakap ni, saya kemungkinan ibu bapa, kenapa timbul isu ni, kadang-kadang ibu bapa kata kenapa anak saya tulang belakang bengkok. Tidak nafikan, memang ada banyak juga kes tulang belakang datang dengan kebengkokan, kita panggil skoliosis, yang kita sebut bincang hari ni. Tapi tidak berkaitan langsung, tidak berkaitan secara terus dengan masalah sakit belakang ni. Izinkan saya untuk sebut satu kondisi ni yang kita sebut sebagai idiopathic scoliosis. Idiopathic scoliosis. Yang ini memang keadaan structural, keadaan betul, dan dia banyak berlaku semasa kanak-kanak kita, anak-anak kita sedang membesar. Dia sedang membesar masa usia remaja ni. Finas, saya minta kebenaran untuk cerita sikit. Silakan, doktor. Sebab apa? Sebab Kementerian Kesihatan Malaysia juga kita buat screening program, satu proses saringan untuk mengesah masalah skoliosis ni masa anak kita berusia pasal darjah 6. Banyak kes yang saya dapat rujukan di hospital di mana anak-anak kita ni memang ada kebengkokan tulang belakang, kita panggil adolescent idiopathic scoliosis. Ini keadaan yang sebenar. Punca keadaan ini, kondisi ini kita tak tahu lagi. Kita masih belum tahu puncanya. Ada yang kata teori dari segi genetik, ada juga dari segi keadaan hormon pun ada. Walau bagaimanapun keadaan ini dia lebih common, lebih biasa berlaku pada remaja wanita. Itu lebih kerap berlaku. Macam mana anda nak tahu anak anda ada masalah ni? Mudah saja. Tak payah tunggu hospital datang cek. Apa yang anda boleh buat di rumah, saya pun ada share di TikTok saya. Apa yang anda boleh buat, mudah saja. Lepas ni anda boleh buat pada anak perempuan anda, anak gadis anda tengok belakang dia, anda minta dia rokok je ke depan. Rongkok ke depan, anda duduk di bahagian belakang. Anda tengok, adakah bahu dia tinggi sebelah? Ataupun pinggul dia sengit sebelah. Itu adalah keadaan yang kita panggil skoliosis. Mudah saja, anda boleh buat di rumah. Jadi saya minta anda buat lepas ni. Kalau anda nampak ada rasa ragu-ragu sedikit, bawa ke hospital untuk kita buat x-ray. Sebab kalau lebih daripada 10 darjah kebengkokan, itu sudah dikira skoliosis. Itu je Finas, terima kasih. Terus kita jadi risau bila dengar penerangan daripada Dr. Mahyudin. Saya kena bagi tahu, yang itu penting. Betul tu doktor, memang penting. Memang doktor kena beritahu sebab kadang-kadang kita sebagai ibu bapa lebih cenderung untuk mengingatkan diri saya juga. Kadang-kadang kita lebih cenderung untuk menyalahkan pihak lain. Kadang-kadang kita sendiri kita lepas pandang yang kita kurang cakna dengan keadaan anak-anak. Dan diharapkan dengan penerangan daripada Cikgu Azizi, daripada Dr. Mahyudin dan juga Dr. Anwar, ibu bapa kita lebih cakna. Saya mahu terus ajukan kepada Dr. Anwar. Doktor, adakah penggunaan buku teks yang terlalu tebal ini, Dr. Anwar, masih relevan
Ini kerana, Doktor, Perbadanan Kota Buku ataupun PKB, agensi yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, telah pun berjaya membangunkan aplikasi KPM e-Textbook Reader dan difahamkan aplikasi ini dicipta untuk memudahkan para pelajar mendapatkan buku teks sekolah yang diperlukan mereka secara digital. Murid boleh akses buku teks digital di mana-mana dan pada bila-bila masa, juga sesuai untuk sesi PDPR. Malah aplikasi ini tak perlukan internet sekiranya aplikasi tersebut telah dimuat turun. Dan agak pelik di sini apabila solusi sudah dibentangkan. Adakah isunya kini terkait kos menyediakan gadget buat setiap murid di sekolah? Kerana untuk mengakses buku teks digital ini memerlukan peranti, Doktor. Ya, sebenarnya saya bila Finas timbang beg tadi, saya pun nak risau juga tengok keadaan. Saya membayangkan anak-anak kita yang kecil tu naik tangga, berat beg dia lebih hampir 7-8 kilo naik tangga. Kita membayangkan bahaya yang paksa beliau tanggung setiap hari. Ya. Itu cukup merisaukan saya lah. Baik, berkaitan dengan buku teks ni, sebenarnya isu beg sekolah berat ni dia macam apa kita panggil hasil akhir kepada banyak isu lain. Kalau yang secara mudahnya boleh saya katakan isu beg sekolah berat ni adalah bukti kita masih lagi meneruskan warisan sistem pendidikan yang lama. Ya. Itu bukti yang boleh kita nampak dengan mata bila selalu kita cakap adakah sistem pendidikan kita dah maju ke depan, adakah sistem pendidikan kita ni setanding dengan negara maju, adakah apa yang kita sediakan pada anak-anak kita ni boleh menyediakan mereka untuk menjadi generasi masa depan yang boleh berdaya saing. Beg berat ini sebagai satu bukti bahawa kita sebenarnya di saat mulut kita bercakap tentang perubahan, kemajuan, impian kita untuk melihat sistem pendidikan yang hebat, tetapi hakikatnya, realitinya yang berlaku di sekolah adalah kita masih melamalkan ataupun mahu mengekalkan dan selesa dengan amalan-amalan lama. Ya. Sebab tu kalau kita dengar tadi, memang ada, saya setuju, ada cadangan sediakan logo di sekolah, kemudian sediakan jilid buku teks yang berjilid supaya diringankan, ya, ataupun dengan menggunakan e-book ataupun e-textbook pun. Tapi maksudnya, kita masih dalam pemikiran ataupun cara lama untuk mengekalkan apa yang diamalkan pada abad yang ke-20 ataupun tahun 90-an, 80-an dahulu. Sedangkan kita tahu di seluruh dunia bergerak dengan maju bahawa membina satu sistem pendidikan yang sangat terbuka. Anak-anak mereka diberi peluang untuk explore dan untuk melihat perkara-perkara baru, mencari bahan-bahan di internet dan sebagainya. Tapi tidak adil lah kalau kita katakan kita nak bandingkan negara kita dengan negara lain, sebab kalau kita cakap tentang internet pun kita dah mengaku bahawa kita hanya 50% sahaja yang boleh akses pada internet, sistem pendidikan kita. Lagi 50% tu kebanyakannya di kawasan pedalaman tak mampu melakukannya. Betul. Jadi buku teks sekolah ataupun isu beg sekolah berat ini adalah contoh ataupun bukti jelas bahawa itulah keadaan di mana masyarakat kita, terutamanya yang membuat dasar lah pada saya, tidak mahu bersedia untuk berubah. Walaupun kita selalu bercakap tentang perubahan, mahu berubah, tapi bukti depan mata kita jelas bahawa kita memang tidak bersedia untuk berubah dan seboleh-bolehnya kita mahu mengekalkan apa yang telah kita ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sebab tu isu beg sekolah berat ni, walaupun saya tidak bersetuju sepenuhnya dengan pandangan mengatakan batalkan ataupun hapuskan buku teks, sebab kita masih mengambil kira keperluan pelajar-pelajar yang di luar bandar, kawasan miskin dan sebagainya. Tapi kita kena ada satu kerangka pemikiran untuk melakukan perubahan dan agenda itu mesti disebut. Misalnya oleh KPM. Apakah agenda kita yang kita nak lakukan untuk bukan menyelesaikan isu beg sekolah berat ni, tapi menyelesaikan secara keseluruhan sistem pendidikan yang membawa kita kepada satu wajah baru, satu keadaan baru yang sesuai dengan keperluan anak-anak kita, bukan untuk mereka hari ini tetapi untuk 10-15 tahun yang akan datang. Itu yang kita bincangkan hari ini adalah salah satu daripada hasil daripada sikap kita yang tidak mahu berubah kepada perkara yang sepatutnya telah berubah. Dan kesannya itu bukan kita yang menanggung, tapi anak-anak kita lah. Sebab mereka lah yang menjadi mangsa lah pada saya pada isu ini. Sebab sikap kita, keadaan kita dan
begitu sukarnya kita untuk melihat perubahan itu sebagai satu keperluan, bukan lagi pilihan. Ya, Dr. Anwar telah mengatakan sukar untuk melihat perubahan. Cikgu Azizi yang masih lagi berkhidmat di lapangan, pada sudut pandang Cikgu Azizi sendiri, adakah terdapat agenda perubahan yang sedang dilakukan oleh kementerian kita ataupun perubahan itu ada cuma perlahan atau sebenarnya tiada? Cikgu. Okey, terima kasih kepada Finas yang tanya dan juga saya mendengar pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Mahyudin, Dr. Anwar yang merupakan pakar pendidikan dan kita ucap terima kasihlah kerana pakar-pakar pendidikan kita memberikan pandangan berkaitan dengan pendidikan dan saya harap orang-orang di pembuat dasar Kementerian Pendidikan dapat mendengar dan dapat melakukan sesuatu untuk pendidikan negara kita yang lebih baiklah. Dan kita tak nafikan seperti sama yang disebut oleh Dr. Anwar tadi bahawa isu beg berat ini adalah refleksi kepada sistem pendidikan kita. Jadi saya setuju kita perlu membuat sesuatu untuk sistem pendidikan kita untuk kita bergerak sepantasnya mungkin sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Namun ada beberapa perkara yang perlu kita fikirkan kita dalam merangka ataupun merombak sistem pendidikan kita punya falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi falsafah pendidikan kebangsaan ini sebagai satu kompas kepada kita bagaimana kita nak merangka sistem pendidikan kita. Kita tidak mahu dalam kita nak bergerak maju ke hadapan kita hilang peta tadi. Jadi kompas ni perlu dipegang. Falsafah pendidikan kebangsaan perlu pegang tapi kita mesti bergerak ke depan tadi. Sebab kalaupun kita ada contohnya kerajaan KPM melancarkan beberapa program contoh dari TN25 tadi untuk bergerak ke depan dalam dunia kita kata penggunaan pembelajaran abad 21, penggunaan kita kata disebut sebagai e-learning tadi, kita melatih guru-guru dalam bidang kemahiran pembelajaran secara digital tadi, itu menuju ke arah tapi impaknya masih kita kata perlukan lagi penambahbaikan tadi. Jadi ini maknanya pihak KPM perlu melakukan sesuatu untuk melihat keseluruhan sistem kita ni dari sudut kita kata pemimpin pendidikan iaitulah pelaksana guru besar dan pengetua sejauh mana mereka faham perkara tersebut, pelaksana kepada sistem pendidikan guru-guru tadi apa yang kita lakukan untuk guru-guru kita membuat yang terbaik, kemudian pemegang taruh pendidikan iaitulah melibatkan kita kata pihak KPM sendiri yang mengubah dasar tadi kita lihat. Yang keempat, sokongan di bawah ini ibu bapa memahami dasar-dasar pendidikan negara kita. Jadi kalau kita dia bukan isu kita kata satu pihak saja, dia melibatkan keseluruhan. Dan kita kena anggap isu pendidikan tadi untuk berubah ke depan dia adalah bukan isu politik yang menjadi modal politik kepada mana-mana parti, mana-mana pemimpin atau mana-mana menteri bertukar sistem tak. Tetapi ia harus melihat kepentingan yang lebih besar ialah negara tadi dan masa depan negara kita pada bangsa kita pada masa akan datang. Jadi saya rasa kita kena buat sesuatu untuk merubah sistem kita ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dunia sekarang dan cadangan-cadangan yang disebutkan oleh pakar-pakar pendidikan itu kita perlu ambil kira untuk kita melahirkan generasi yang terbaik dan juga melalui sistem pendidikan yang terbaik tadi. Cikgu Azizi bercakap tentang pelaksana iaitu guru-guru di negara ini. Sejauh mana Cikgu Azizi melihat kesediaan para guru kita dah melalui fasa pandemik pada tahun 2020, 2021 dan kita berada 2022. Sektor pendidikan kita diuji dengan PDPR dan kita lihat terlalu banyak kelemahan ketika itu yang telah dibentangkan dalam sektor pendidikan kita dan ada juga perasaan simpati kepada para guru yang ketika itu kena pandai-pandai sendirilah untuk mengajar anak murid dengan walaupun ada yang mengatakan diberi latihan namun tidak cukup untuk terus terjun mendapatkan skill untuk mendidik anak-anak dengan teknik PDPR-nya. Untuk kita menghala menuju ke e-learning, adakah para guru pelaksana ini sudah bersedia? Jadi kalau kita lihat dalam masa pandemik tadi, sebenarnya bila berlaku pandemik sebenarnya dia telah mengubah cara fikir kita. Yang selama ini kita hanya berasaskan pada cara konvensional, akhirnya terpaksa kita berubah kepada cara yang baru, norma baru, pembelajaran baru, pengajaran yang baru. Dan saya lihat cikgu-cikgu kita ni walaupun peringkat awal tu agak kekok, tetapi kesungguhan mereka, ketekunan mereka, kegigihan mereka untuk belajar tu saya rasa satu kita kena ucap tahniah kepada guru-guru kita di Malaysia telah melakukan yang terbaik. Bahawa banyak yang kita telah melahirkan kita kata YouTuber daripada kalangan guru, TikToker daripada kalangan guru dengan kemahiran pembelajaran digital learning tadi. Jadi saya rasa di segi kesediaan guru kita alhamdulillah mereka telah
kata mendapat bimbingan dan sokongan yang baik daripada daripada pihak PPD, JPN, KPM sendiri berusaha ke arah tersebut. Jadi kita perlu teruskan momentum tersebut dan kita berharap guru-guru kita hari ini akan terus bekerja dengan sebaik yang mungkin demi untuk pendidikan negara yang lebih baik. Dan kita lihat sekarang ni guru-guru kita tak macam dulu dah. Kalau dulu guru-guru kita hanya setakat diploma pendidikan, CJ perguruan. Tetapi hari ini kebanyakan sudah memiliki ijazah dan kaedah pemilihan guru pun kita adalah kaedah pemilihan yang kita kata di segi pencapaian akademik dan masa SPM pun bagus. Jadi ini saya lihat masa depan pendidikan kita akan lebih baik. Tinggal lagi komitmen dan juga kesungguhan kita untuk menjayakan agenda pendidikan negara supaya kita dapat melihat dengan lebih baik lagi lah. Ya, maksudnya di sini pelaksana sudah bersedia dalam mood, dalam gear yang bersedia untuk jalan, hanya menanti daripada pembuat dasar untuk meniupkan wisilnya. Ya, betul. Baik, analisis berehat seketika, kesimpulan perbincangan kita selepas ini. Alhamdulillah, kembali analisis. Sebelum saya mengajukan soalan ataupun untuk mendengar kesimpulan daripada ketiga-tiga panel, saya berminat dengan satu komen di Facebook TV Al-Hijrah yang saya kira itu cadangan yang sangat baik daripada tuan punya akaun Facebook, Kiambang Dikali. Kiambang Dikali memberi cadangan lembaran-lembaran kerja tidak perlu dibawa balik, tapi guru-guru kena bimbing murid-murid memasukkannya ke dalam fail-fail pelajaran dan disusun dengan kemas. Dan saya ajukan kepada Cikgu Aziz sebentar tadi dan Cikgu Aziz turut bersetuju. Maksudnya selesaikan segala lembaran kerja itu di sekolah, tidak perlu menyuruh anak murid bawa balik, kerana kalau ada satu pelajaran ada 2 lembaran kerja, bayangkan kalau satu hari ada 6 subjek. Dari situ nampak relevan cadangan yang dinyatakan oleh Kiambang Dikali. Terima kasih untuk cadangan itu, Kiambang Dikali, dan mungkin kita nak terus kepada kesimpulan kita pada hari ini. Mungkin Dr. Mahyudin terlebih dahulu, pesanan nasihat Dr. Mahyudin selaku kita boleh kata pakar tulang, pakar ortopedik kita. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Finas. Ibu bapa semua sebenarnya untuk discussion perbincangan kita hari ini, kesimpulan yang saya ingin berikan, walaupun apa yang saya kata tadi, bahawa beli berat ni tidak membawa kepada masalah sklerosis secara langsung, tapi untuk jangka masa panjang memang dia boleh menyebabkan masalah sakit belakang, dan untuk seterusnya dia boleh menyebabkan pelbagai lagi diagnosis lain yang boleh menyebabkan masalah belakang pada anak kita nanti. Jadi nasihat saya di sini untuk ibu bapa, saya minta ibu bapa tolong beri perhatian pada anak anda. Sekiranya anak anda ada komplain sakit belakang dan sebagainya, segera bawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, buat pemeriksaan yang saya cakap tadi tu, saringan tu, tengok belakang anak anda malam ni ada bengkok ke tak ada bengkok. Yang tu pun penting. Dan akhir sekali, saya punya harapan kepada pihak berwajib, harap dapat dengar perbincangan pada hari ini dan dapat bincangkan, ambil tindakan konkret untuk mengurangkan berat beg anak-anak kita. Baik, terima kasih Dr. Mahyudin dan Dr. Anwar, silakan. Baik, terima kasih Finas. Saya ingat antara perkara yang paling saya gembira dan saya sokong terhadap tindakan KPM adalah apabila Yang Berhormat Menteri Kanan mengisytiharkan pemansuhan UPSR. Pada saya itu titik yang besarlah pada pemerhati pendidikan dan juga orang yang ingin melihat pendidikan negara menjadi lebih baik. Sebab UPSR itu sebenarnya banyak mengongkong cara kita berfikir tentang pendidikan negara kita. Tetapi apa yang berlaku kemudiannya tidak seperti yang kita bayangkan. Walaupun UPSR itu telah dimasukkan, tetapi dari segi amalan tu kita masih juga ingin mengekalkan apa yang telah kita lakukan bertahun-tahun sebelumnya. Kita masih melihat soal grade, soal angka, soal markah, seolah-olahnya bahawa pendidikan ini kalau tidak mendapat markah yang tinggi itu gagal. Itu satu konsep pendidikan yang sangat salah, terutamanya di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan sepatutnya menjadi tempat ataupun sekolah menjadi tempat yang menyeronokkan mereka datang ke sekolah untuk explore
benda-benda baru, perkara-perkara baru yang tidak perlukan buku teks pun sebenarnya untuk melakukan. Mungkin ramai yang minat nak jadi pakar tulang pada peringkat awal. Mereka nak explore apa yang ada dalam isu pakar tulang. Mereka menggunakan matematik, sains, bahasa Inggeris dalam tema-tema yang cikgu pilih. Kita tidak lari daripada kurikulum yang ingin disampaikan pelajar, matlamat pendidikan, tetapi perkara yang ingin mereka lakukan itu berbeza-beza dan berbagai-bagai. Itu yang sepatutnya berlaku dalam sistem pendidikan pasca pandemik ini ataupun abad 21 ini. Saya percaya KPM telah berusaha melakukan pelbagai perkara, termasuk juga PAK 21, pengajaran abad 21 dan sebagainya. Tetapi dari segi keberkesanan semua perkara itu masih di peringkat yang belum memuaskan hati kita. Kita tidak boleh berkecewa, kita tak boleh rasa gagal, tetapi kita kena teruskan usaha ini dan saya percaya hubungan baik antara, kolaborasi baik antara KPM, pihak sekolah, masyarakat, kaji pendidikan, NGO akan boleh menjayakan sistem pendidikan negara kita, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Dr. Anwar. Cikgu Azizi, silakan. Mungkin saya ringkas saja dan pendek saja. Saya rasa pendidikan kita ni untuk melahirkan pelajar yang seimbang segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan saya harap isu beban beg berat ni tidak mengganggu emosi pelajar dan fizikal pelajar. Jadi kita kena tangani isu beg berat dengan melihat secara positif bahawa kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia perlu melakukan sesuatu supaya pendidikan ini mensejahterakan emosi, rohani, intelek dan jiwa pelajar itu sendiri. Itu saja kesimpulan saya. Dan saya bersetuju dengan Cikgu Azizi. Terima kasih Cikgu Azizi, Dr. Anwar juga Dr. Mahyudin atas masa yang diberikan buat analisis pada petang ini. Dan saya sendiri selaku ibu bapa, saya sejujurnya mengharapkan tunjang pendekatan pendidikan awal sekolah rendah berpaksikan kepada pembangunan potensi dan akhlak mulia. Dan kita faham seperti apa yang dikatakan oleh Cikgu Azizi, perlu menekankan kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira juga sama penting. Cuma adakah untuk mencapai 3M itu jumlah mata pelajaran harian diperbanyakkan sehingga mendatangkan beban fizikal buat anak-anak? Juga mungkin kita boleh sama-sama fikirkan, adakah sukatan pelajaran hari ini efektif atau terlalu padat, terlalu banyak tajuk sehingga kadang-kadang tidak habis diajar guru, dan jika habis pun adakah murid benar-benar faham, tidak semata menghabiskan sukatan mata pelajaran. Semua persoalan ini menuntut jawapan jujur daripada kementerian, para guru dan kita ibu bapa. Sekian analisis minggu ini. Saya Fina Sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.